Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Cikgu Faridah binti Mat Ashiri. Saya mengajar di SMK Methodist ECS Setiawan bagi mata pelajaran pengajian perniagaan. Topik yang akan saya ajar pada hari ini adalah satu topik yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 semester 1. Tajuknya ialah tajuk pemasaran, subtopiknya ialah pendekatan pemasaran, dan dalam pendekatan pemasaran ini, cikgu akan mengajar pendekatan strategik pemasaran yang melibatkan analisis portfolio perniagaan atau matriks BCG. Baik ya, apakah yang dimaksudkan dengan analisis portfolio perniagaan atau matriks BCG ini? Okey, saya percaya pelajar semua pernah mendengar tentang BCG. Jangan bimbang ya, ini tidak ada kena-mengena dengan apa-apa bentuk vaksin ataupun suntikan yang perlu diterima. Okey, tetapi kesannya adalah sama baiknya ataupun kegunaannya sama baiknya untuk perniagaan tersebut. Okey, maksud matriks BCG ialah ia merupakan satu alat perancangan, ya, alat perancangan yang diperkenalkan oleh kumpulan pakar perunding Boston pada tahun 1970-an. Okey. Kita telah pun mempelajari banyak alat-alat perancangan. So, analisis matriks BCG ini hanya merupakan salah satu alat perancangan sahaja. Dia juga dikenali dengan nama Growth Share Matrix. Penekanannya adalah pada dua perkataan, iaitu growth dan share. Growth ialah pertumbuhan, manakala share melibatkan pegangan sesebuah syarikat itu dalam saham. Baik ya, sekarang cikgu akan terangkan tentang kegunaan matriks BCG. Baik, kegunaannya yang pertama adalah untuk menilai setiap portfolio ataupun unit perniagaan ataupun produk yang dipunyai oleh sesebuah perniagaan yang besar itu. Mungkin pelajar tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan portfolio? Baik, portfolio itu merujuk kepada perniagaan yang mempunyai banyak unit perniagaan ataupun banyak produk yang dijual. Jadi setiap unit perniagaan atau setiap produk itu merupakan satu portfolio bagi perniagaan tersebut. Semakin banyak unit perniagaannya ataupun semakin banyak produk yang dijualnya, bermakna semakin banyak portfolio bagi perniagaan tersebut. Baiklah, kegunaannya yang kedua adalah untuk membantu perniagaan membuat keputusan pelaburan, ya. Keywordsnya adalah di sini, ya, membuat keputusan pelaburan, ya, sama ada nak melabur dengan lebih banyak dalam portfolio yang menguntungkan ataupun menggugurkan portfolio yang merugikan. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan gambar rajah analisis matriks BCG supaya lebih difahami oleh semua pelajar. Baik, jika anda lihat di sini, gambar rajah ini melibatkan dua paksi. Paksi yang pertama, iaitu paksi yang mendatar, adalah berkenaan dengan share pasaran relatif. Okey, manakala paksi yang kedua, paksi menegak, adalah berkenaan dengan kadar pertumbuhan pasaran relatif. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan share pasaran relatif? Okey, share pasaran relatif ini menumpukan kepada atau merujuk kepada kekuatan sesuatu produk atau unit perniagaan itu di dalam pasaran yang diceburinya. Maknanya, semakin dia menguasai sesuatu pasaran itu, maknanya perniagaan itu akan semakin berjaya berbanding dengan pesaing-pesaingnya yang lain. Okey, manakala bagi kadar pertumbuhan pasaran pula, dia menggambarkan tentang attractiveness ataupun kadar peningkatan permintaan bagi produk ataupun unit perniagaan tersebut. Ya, semakin tinggi maknanya pasaran itu semakin atraktif, ya. Okey. Kalau bolehlah kita simpulkan, kita kata jika share pasaran relatifnya adalah tinggi, ia bermakna perniagaan yang beroperasi di sini akan menjana lebih banyak wang tunai. Manakala jika ia beroperasi dalam pasaran yang kadar pertumbuhan pasaran relatifnya adalah tinggi, perniagaan itu memerlukan lebih tunai untuk pelaburan.
Baik, hasil kajian daripada pakar perunding Boston, mereka telah membahagikan pasaran ataupun portfolio perniagaan ini kepada 4 kategori. Yang pertama ialah kategori bintang atau star. Yang kedua ialah kategori tanda tanya atau question mark. Yang ketiga ialah lembu kontan atau cash cow. Dan yang ketiga ialah anjing ataupun dog. Okey. Baik, sekarang cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan portfolio bintang dan bagaimana perniagaan itu akan menggunakan portfolio itu untuk menentukan pelaburan yang akan dibuatnya, ya. Okey. Bagi perniagaan di kategori bintang ataupun star ataupun produk yang berada di kategori bintang ataupun star, okey, share pasaran relatifnya adalah tinggi, manakala kadar pertumbuhan pasaran relatifnya juga adalah tinggi. Okey, saya tulis di sini. Share pasaran relatifnya tinggi, kadar pertumbuhan pasaran relatifnya juga tinggi. Okey, bagi lembu kontan pula, share pasaran relatifnya adalah rendah, manakala kadar pertumbuhan pasaran relatifnya adalah rendah juga. Okey, maaf ya, ini adalah tinggi. Okey, bagi tanda tanya pula yang ini, share pasaran relatifnya rendah tetapi kadar pertumbuhan pasaran relatifnya adalah tinggi. Share pasaran relatifnya rendah, kadar pertumbuhan pasaran relatifnya adalah tinggi. Anjing pula, share pasaran relatifnya rendah, kadar pertumbuhan pasarannya adalah rendah juga. Baik, jika ditanya dalam peperiksaan, ya, untuk jika diminta pelajar memberikan huraian bagi setiap portfolio itu, jangan lupa untuk mencatatkan dahulu huraian berkenaan dengan share pasaran relatif dan juga kadar pertumbuhan pasaran relatif seperti mana yang telah cikgu tunjukkan dalam diagram ini, ya. Cuma pastikan awak mencatat dalam ayat yang lengkap, ya, tidak seperti cikgu di sini. Okey. Kita pergi satu-satu, ya, supaya kita dapat menentukan apakah bentuk pelaburan yang boleh ditujukan khas untuk mana-mana portfolio tersebut. Okey, yang pertama bintang. Okey, bagi produk ataupun unit perniagaan yang berada dalam kategori bintang, dia adalah satu perniagaan yang boleh menjana keuntungan yang banyak, tetapi pada masa yang sama dia juga memerlukan pelaburan ataupun suntikan keuangan yang banyak. Okey, jana tunai tinggi, tetapi pelaburan yang diperlukan juga tinggi. Okey, jadi apakah strategi pelaburan yang boleh dibuat ke atas produk yang berada dalam kategori bintang? Okey, contohnya syarikat perlulah melaburkan lebih banyak wang untuk menjamin, ya, kemampuan perniagaan ini menghasilkan ariran tunai yang lebih tinggi pada masa akan datang. Beralih ke pula kepada kategori lembu kontan. Sebagaimana yang cikgu sebut tadi, di kategori ini share pasaran relatifnya adalah rendah. Bermakna dia tidak dapat menjana banyak tunai, tetapi kadar pertumbuhan pasarannya adalah tinggi. Dia memerlukan lebihan tunai untuk pelaburan, ya. Okey, ini bermakna bagi produk ataupun perniagaan yang berada di kategori lembu kontan ini, dia boleh mendatangkan aliran wang yang tinggi, tetapi dia beroperasi dalam industri yang telah pun matang, ya, industri yang telah pun matang dan tidak memungkinkan untuk dia berkembang lebih maju pada masa akan datang. Okey, kalau begitu, apakah strategi yang paling sesuai untuk perniagaan yang berada dalam kategori lembu kontan?
Okey, perniagaan perlulah menggunakan wang yang diperolehi itu untuk digunakan bagi kegunaan unit-unit ataupun portfolio yang lain seperti unit bintang yang memerlukan tunai yang tinggi untuk menjadikan perniagaan itu ataupun produk itu lebih berjaya. Baik, kita beralih pula kepada tanda tanya. Okey, di peringkat tanda tanya, perniagaan ini dari segi share pasaran relatifnya adalah rendah, tetapi kadar pertumbuhan pasaran relatifnya adalah tinggi. Biasanya kita kata unit atau perniagaan ataupun produk yang berada dalam kategori ini sebagai problem child, ya, sebab dia tidak dapat menjana keuangan yang banyak dan dia beroperasi dalam industri yang sedang berkembang maju. Okey. So sini berisiko tinggi. Strategi pelaburannya, dia perlu membuat pertimbangan yang tepat kerana jika keputusan pelaburan yang dibuat itu salah, produk yang berada dalam kategori tanda tanya boleh jatuh kepada anjing. Kalau ia betul, ia boleh beralih kepada bintang. Baik, berkenaan dengan kategori anjing pula, share pasaran relatifnya rendah, kadar pertumbuhan pasaran relatifnya juga adalah rendah. Ya, kedua-duanya adalah rendah. Okey, produk ataupun unit perniagaan yang berada dalam kategori ini biasanya adalah perniagaan yang sudah berada dalam pasaran yang agak matang dan dia tidak dapat menjana keuangan yang banyak. Keuangan yang dapat dijana pun hanya boleh digunakan untuk perniagaan itu sahaja. Jadi biasanya keputusan pelaburan yang dibuat adalah menghentikan perniagaan ini. Okey, secara ringkasnya kita boleh kata dari aspek aliran tunai yang hendak dilaburkan itu, apa-apa saja aliran tunai ataupun tunai yang diperolehi oleh lembu kontan ini patut dilaburkan kepada portfolio bintang. Okey, mana ataupun kepada portfolio tanda tanya, kerana kita menginginkan agar produk-produk yang berada dalam kategori tanda tanya ini beralih menjadi bintang, ataupun daripada bintang akan beralih menjadi lembu kontan. Okey. Baik, cikgu akan berikan satu contoh dan cikgu percaya semua orang tahu tentang perniagaan Starbucks, ya. Starbucks dia mempunyai pelbagai produk yang dipasarkan, antaranya seperti kopi ataupun makanan, ya, food and beverage. Dia juga ada menjual produk-produk seperti tumbler, mug dan juga menjual biji-biji kopi. Okey. Analisa yang telah pun dilakukan oleh sekumpulan penganalisa menggunakan matriks BCG ini mendapati bahawa produk bintang bagi Starbucks ialah produk makanannya, ya, seperti kek, pastry ataupun sandwich. Okey. Manakala produk yang berada di kategori lembu kontan ialah seperti kopi, ya, kopi dia. Ramai yang membeli kopi dan mungkin tersalah anggap antara kopi ini sama ada dia berada di bintang ataupun di lembu kontan. Okey, dia diletakkan di lembu kontan sebab dia menjana keuangan yang banyak tetapi dia beroperasi dalam satu pasaran yang telah pun matang, ya. Okey, bagi tanda tanya pula ini lebih kepada produk-produk perdagangannya seperti mug, tumbler ataupun t-shirt. Ya, kita tak tahu, ya, sama ada kita nak teruskan melabur di sini ataupun dia membawa risiko yang lebih tinggi. Biasanya produk di sini kita katakan sebagai produk-produk yang problem child. Okey. Baik, bagi anjing pula, bagi Starbucks, produk yang berada di kategori anjing ialah seperti coffee bean. Maybe penjualan coffee beans ini atau biji kopi ini patut dihentikan sahaja, ya, sebab dia tidak dapat menjana keuangan yang tinggi. Okey, itu saja yang nak cikgu kongsikan pada hari ini berhubung dengan analisis portfolio perniagaan dan juga huraian-huraian
yang kelas pun cikgu sebutkan tadi diharap dapat membantu pelajar untuk memahami topik ini dengan lebih baik lagi. Sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap ia akan dapat mendatangkan manfaat kepada pelajar. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, share dan subscribe channel ACS Setiawan. Sekian, terima kasih.